BRICS yang ditubuhkan oleh Brazil, China, India dan Rusia pada 2009 dan kemudiannya disertai oleh Afrika Selatan pada tahun 2010 merupakan sebuah blok negara-negara yang nampaknya seolah-olah bertentangan ataupun bersaing dengan G7 yang diatur-ketuai oleh negara-negara barat yang termasuk juga Jepun. Blok ini tidak melibatkan perjanjian FTA dan sebagainya dan juga tidak seperti CPTPP, Muhammad Menteri. Kehadiran negara Rusia dan China dalam BRICS yang kita semua tahu maklum bahawa pihak barat khususnya Amerika Syarikat tidak begitu selesa. Situasi ini mungkin akan memberikan kesan negatif kepada hubungan Malaysia dengan negara-negara berkenaan dan juga terhadap pelaburan FDI khususnya dari negara-negara berkenaan. Kita sedia maklum Malaysia banyak menerima pelaburan yang besar nilainya daripada Amerika Syarikat, Jerman, Austria, Jepun dan lain-lain. Soalannya ialah apakah langkah kerajaan bagi mengawal atau mengurus naratif bahawa Malaysia tidak dilihat lebih cenderung kepada sebuah blok kuasa besar dunia? Terima kasih. Mengenai perancangan kita dari segi naratif di antara Malaysia dan juga negara-negara lain, terutamanya baru-baru ini dengan BRICS, kita pada masa yang sama terus mengekalkan hubungan perdagangan, terutamanya bersama-sama dengan rakan-rakan negara tradisional kita. Buat masa yang sama, 2 bulan lepas kita telah mengumumkan yang kita akan memulakan perbincangan bersama-sama dengan Kesatuan Eropah. Kita memulakan semula discussion lah dengan izin mengenai FTA bersama-sama dengan EU yang telah diberhentikan sejak tahun 2012. Contohnya lah seperti disebut oleh Yang Berhormat tadi, banyak pelabur-pelabur juga daripada Eropah yang masuk, terutamanya ke negeri Kedah lah. Yang keduanya ialah dari segi bersama-sama dengan Amerika Syarikat juga dengan negara-negara barat yang lain ada satu grouping yang dikenali sebagai IPEF, Indo-Pacific Economic Framework. Dia bukan macam FTA, dia macam BRICS juga sedikit, tetapi lebih deeper lah dengan izin. Dan pada masa yang sama ada juga perbincangan kita untuk meneruskan hubungan diplomatik dan juga perdagangan dengan negara-negara UAE, negara-negara GCC. Ya, kita mulakan dengan UAE dan insya-Allah ASEAN dan GCC juga akan memulakan perbincangan. Dan satu lagi ialah kita akan meneruskan perbincangan kita juga dengan negara-negara di ASEAN juga, kerana ASEAN pun sebenarnya dari segi intra-ASEAN trade itu kurang daripada 25%. Jadi kita perlu meningkatkan dan insya-Allah bila kita mempengerusikan ASEAN pada tahun depan, kita akan meningkatkan lagi perjanjian perdagangan antara negara-negara ASEAN dan juga dengan ASEAN dengan negara China dan India juga. Terima kasih Yang Berhormat.